Perjuangan Jawa ini bukan mudah, namun bukan alasan berpaling tada. Walaupun kau ditentang kau terus tabah. Marilah kami terpesona dengan putus asa, tetap tinggal pertama karena dosa. Segeralah kau minta pada yang bisa. Tidakkah kau berduka melihat rumah ini terus penjara diletak, percaya diri busuk, tidak dibaju di orang tua berleluasa, sakit tidur terbesar, bagi mereka sama saja. Testing mic 1, 2, 3, testing mic 1, 2, 3. Semua okey ya? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. First of all, saya memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Izzat Syarul Aizan, berasal dari Selangor dan sekarang bekerja di sebagai tenaga pengajar di di Mantin lah. Alright. So sebelum kita bermula, saya selaku MC lah untuk program pada malam ini. So macam mana dengan video video tadi tu ya? Okey ke? Alhamdulillah. So saya minta adik-adik sekalian bolehlah buka. Alhamdulillah. So saya minta adik-adik sekalian buka video, boleh ke? Sekadar untuk pengenalan je lah kan. Kalau nak buka boleh buka. Kalau tak nak buka pun tak apa kan. Yelah betul tu. So tadi video tadi dia berkisar tentang keadaan pelajar-pelajar Malaysia dan ataupun aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka semasa mereka belajar di UK ataupun Ireland lah. Ataupun lebih senang kita panggil overseas lah. Alright. So selepas ini kita ada quiz. Korang mesti nak join quiz dulu kan, macam sebagai warm up lah benda ni kan. So that korang tahu intipati program ni. Boleh ke? Kita join quiz. Sekejap, saya rosak kot. Boleh dengar. Okay. Sebab kita mula pukul 9.30 kan. So sementara menunggu yang lain-lain ni, apalah. Kita main quiz dulu kan. Ada quiz kan? Ada quiz. Ada hadiah ke? InsyaAllah ada. So jangan risau. InsyaAllah ada. Okay, tim kita dah letak link lah pada chat box, so boleh join lah. Okay. Terima kasih kepada tim. Alright. Akan ada share screen tim Ya, akan ada share screen. Minta tim untuk share screen. Sekejap ya.
Okey, ada 3 orang. Masuk lagi ramai. Ramai-ramai. Cara nak masuk quiz ni kena tekan link dekat chat tu. Okey. Bila order tekan link tu, kena masuk nama and then baru ni lah. Baru boleh mula. Right, rasanya kita dah ada penambahan dah kan? Tak ada penambahan rasanya. So, kita boleh mula lah. Kita start quiz lah.
quiz boleh join dekat link yang diberikan di chat tu. Okay. Okey, terima kasih kerana join quiz kita pada malam ni. Okey, terima kasih kepada Haziq. Wah, dia dapat nombor 1 lah. So, nanti hadiah minta pada speaker. Okey. So, macam tadi semua, best tak quiz tu? Yang korang semua join tadi tu, and best tak?
Okay, so best. Okay, baik. Okay, sebelum kita mula program ni, so saya suka ulang balik lah. Okay, so saya nak memperkenalkan diri saya balik. Okay, selaku MC lah. Nama saya Izzat Syarul Azizan bin Muhammad Ismail. Sekarang berasal dari Selangor. Sekarang bekerja di salah sebuah kolej di Negeri Sembilan lah. So sebelum kita meneruskan program, iaitu program kita pada malam ini, iaitu you okay ke nanti ke UK? Nak tanya tu. Okay ke tak okay? Allahualam kan. Okay. So kat sini kita mulakan program kita dengan umul kitab lah. Al-Fatihah. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay. Untuk memulakan program kita pada malam ini, kita nak intro sikit lah. Okay, sikit tak banyak, jangan risau. Okay, tentang kami lah. Kami ni, siapakah kami sebenarnya? Korang mesti tertanya-tanya kan, siapa kami kan. So, kenapa tiba-tiba je create program ni? Kan? Ada pernah berfikir tak macam tu kan? So, di mana program ini merupakan satu program khas dari Muassis. Siapakah Muassis? Nanti akan ada pengenalan lah tentang Muassis Consultancy ni lah. Okay. Lepas tu, program ini terutamanya untuk pelajar-pelajar yang nak ke UK dan Ireland ataupun overseas lah. Kan? Okay. Dari satu kita faham jugalah kita ni duduk di negara kita sendiri. Bila kita sambung belajar kat negara orang lain ni bukan senang. Okay. Lagi-lagi dengan tiada pengalaman pula tu. Kan. Kita lone ranger. Macam tu. Okay. So kami di Muassis Consultancy ni menyahut kelompokan ini untuk memberi adik-adik semua kelebihan atau jump start. Okay. Ini sedikit pengisian tentang pengalaman-pengalaman lah abang-abang yang telah pergi ke UK ni kan. So dari segi persiapan yang perlu ada untuk sambung pelajaran di UK dan Ireland nantilah. So tapi sebelum tu korang nak tahu Muassis tu apa kan? So saya minta Bro Haikal untuk menerangkan lebih mendalam tentang Muassis Consultancy ni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh Okay. Boleh insyaAllah. Nama saya, Nama saya Muhammad Haikal bin Mukhtar, sebagai Haikal ataupun Encik Haikal ke, Bro Haikal ke, Abang Haikal ke. So saya akan meneranglah Muassis Consultancy ni apa ni. Okay. Muassis ni adalah satu platform lah. Kita tengok next slide. Hilang dah slide. Slide? Okay. Sekejap. Okay, sabar. Orang mesti nak tahu, masih sabar sekejap. Alright. Okay. So, tu dia Muassis Consultancy ni adalah satu tempat lah, atau satu platform untuk kita kumpulkan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi semua lah, untuk kita mantapkan diri kita. Sebab kita ni adalah satu makhluk Tuhan yang spesies yang kena bersosial lah, kena ada duduk berkumpul
Kita bukan macam penyu ke, ular ke, dia buat hal macam-macam kan. Kita ni macam dolphin lah kan. Kena ada berkumpul sekali. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Walau sekuat mana pun kita, se-handsome macam mana pun kita kan, secantik macam mana pun kita, sesadar macam mana pun kita kena hidup secara berkumpul. Kita kena ni lah. So Muassis ni adalah satu tempat berkumpul kan. Kalau kita ada, kalau kat luar sana ada kelab mengumpul STEM contoh kan, sekolah rendah kan, kelab berbasikal kan. So ni Muassis ni adalah tempat untuk kita kumpul kan, pemudi, pemuda, belia Islam lah, orang Islam, orang Muslim. So tak kisah lah background macam mana kan. Kalau tengok dekat dalam video kita ni, tengok yang ada background warna putih tu kan, tu semua dah kerja tu. Background putih tu semua dah kerja. Semuanya daripada data belakang bervariasi lah. Semua beza-beza. Ada engineer, ada tenaga pengajar, lecturer. So kita orang kumpul sekali untuk akhirnya sekali macam mana kita nak kumpul dan kuatkan diri kita dan akhirnya menyumbang dekat masyarakat. Lama hilang maksud. Ada slide. Tak apa, mungkin mungkin saudara Haikal dia punya internet start apa. So mungkin saya sambung je lah insyaAllah. So setakat ni kami Muassis sudah hampir ada lebih kurang 400 ahli, tapi bukan sahaja di satu-satu tempat. So ahli-ahli kami berada di sekolah, ada yang masih bersekolah, ada yang sekarang ni belajar di universiti, dan ada juga merupakan graduan dan bekas pelajar. So dah masuk ke dalam alam belia. Dan juga pelajar-pelajar kami ni, bekas pelajar kami ni terdiri daripada pelajar dalam negara dan juga pelajar daripada luar negara. Okay, teruskan next slide. Betul lah tadi. Okay, silakan balik sambung ke Haikal. Okay, ada orang tutup wifi pula kat bawah. Okay, so kita ni mengumpulkan semua ni lah, latar belakang macam-macam kan. Jadi fokus pada macam nak mengumpulkan student, tak kira lah latar belakang macam mana pun, daripada sekolah, daripada universiti dan juga dah habis universiti nanti dah kerja pun kita akan kumpulkan juga kan. Dan program kita ni adalah program yang macam-macam lah. Sebab kita bukan hanya nak kumpul untuk kita bukannya kumpul macam untuk pergi ceramah. Kita akan membina kita punya intellectual, kita punya sahsiah diri kita kan, badan kita semua, dan juga kita punya rohani lah. Sebab kita ni adalah manusia yang makhluk yang Allah ciptakan bukan dengan badan juga, dan kita ada rohani juga kan. Jadi semua ni perlu dikuatkan sekali. Sebab kita datang sebagai satu package, so setiap package ni perlu dimantapkan lagi. Okay, so kita macam aktiviti yang kita ada kemahan apa semua lah. Okay. Dan juga kita ada peluang lah untuk kita buat networking kan. Kita macam saya dah kerja, so kalau korang dah habis study nanti, boleh lah networking dengan kami kan, untuk sambung buat internship ke, untuk sambung kerja ke kan. So boleh contact kan. So ni dah peluang lah untuk networking. Okay, next slide. Okay, so kita nanti ada 3 sesi lah. So firstly akan malam ni Encik Fakrul lah. Dia ada dalam grup ni tu dia yang handsome tu.
kita ada sesi kedua which is akan diberitahu nanti, disampaikan oleh Adam Effendi. Dan kemudian sesi ketiga nanti saya akan sampaikan lah. Saya sebenarnya bukan student UK lah. Saya dulu student New Zealand. Tapi sebelah-sebelah je. Cik. New Zealand kat bawah sikit lah. Kita orang duduk ceruk sikit. Okay. So kita macam yang saya beritahu tadi, kita ni berbagai latar belakang. So kalau tengok barisan abang-abang handsome ni kan, kalau tengok kita ada engineering, background engineering, kita ada background ekonomi, background lecturer, kita ada background medik, dan semuanya daripada pelbagai universiti lah. Bukan setakat UK Island kan, daripada India, ada yang dari Jepun, daripada New Zealand, dan juga macam-macam lah. Ada juga bukan sahaja target bukan sahaja target pemuda-pemuda yang pergi luar negara kan, tapi dalam negara pun kita akan capai juga kan, kita kumpulkan sekali. So insyaAllah harap tercapailah impian kami kan. Okay, untuk next slide. Okay, terakhir sekali kita punya interaction kita bukan setakat di sini lah Google Meet kan, tapi kita boleh sambung berinteraksi di luar pertemuan kita kan. So bolehlah follow kan kita punya Instagram ataupun Facebook kami kan. Tu ada QR code tu boleh scan lah kan. Jadi insyaAllah diharap pertemuan kita ni akan bersambung lagi lah. Kita bukan setakat malam ni je, nanti akan beritahu lah. Nanti kita akan kumpul balik semula dan akan ada lagi sesi sharing lagi kan, insyaAllah. So sampai situ je, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis MC. Okey, terima kasih Encik Haikal yang handsome. Okey, semua okey dah tu? Kan? Sedikit pengisian dari atau dipanggil Bro Haikal lah tentang Muassis. So korang tahulah sedikit tentang Muassis ni, okey. Di mana tujuan kami ni bukan macam yang berlaku sekarang lah, tetapi kami ini untuk memfokus pembangunan diri belia-belia pemuda Muslim agar mereka ni dapat memberi sumbangan mereka terhadap masyarakat. Alright. Dan mesti best kan kalau dapat jumpa bekas-bekas pelajar yang sekarang telah bekerja dalam bidang masing-masing kan. Kot ada link-link kerja kosong kan, boleh lah tanya kan. Masa ni lah nak tanya kerja kosong kan. So okey, kemuncak, kita terus kepada kemuncak program kita malam ini, iaitu di mana yang paling ditunggu-tunggulah oleh semua. Okey, di mana saya mempersilakan speaker kita pada malam ini iaitu saudara Fakhrul Nasruddin yang juga bekas pelajar yang belajar di UK sendiri. Okey, untuk memberikan tips-tips yang sangat-sangat mahal di mana pengalaman beliau semasa belajar di luar negara. So, mintalah adik-adik ni sedialah dengan kertas dan pensel ke pen ke kan untuk menimba ilmu pengalaman yang diberikan, di mana pengalaman ni sangat-sangat mahal. Okey, serta diperlukan oleh korang semua ni semasa di UK nanti. Okey. Tanpa membazir masa, saya mempersilakan Bro Fakhrul Nasruddin untuk dia punya sesi pengisian lah. Persilakan. Alright, terima kasih banyak-banyak Izzat tuan pengurusi kita. Buat makluman semua, tuan pengurusi kita ni orang Melaka. So dia punya logat Melaka dia tu garang sikit lah kan. Orang ingat orang garang ke apa kan. Tak, tapi kalau kenal dia ni memang insyaAllah dalam hati tu ada banyak taman. Satu dah diambil lah. So ada lagi 3 taman kosong. Sorry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Minta tolong tim bukakan slide boleh?
sharekan slide. Full screen. Okey, terima kasih. So, program kami di Muassis untuk anda khas pelajar-pelajar yang akan ke UK dan Ireland khususnya. Daripada pendaftaran korang semua dapatlah nampak ada yang 2 tahun lagi. Cuba tulis dekat chat tu bila korang akan ke UK. Setahun lagi ke, 2 tahun lagi ke, pergi dalam mimpi ke. Saya tak pergi-pergi pun saja nak datang nak dengar kan. Cuba tulis dekat chat tu bila korang akan pergi ke UK. Okay. So kalau ada masa kan, setahun, 2 tahun kan, bila kalau lambat lagi kan, takkan nak buat persiapan bila nak hujung-hujung nanti kan. So mestilah kita nak buat persiapan daripada sekarang lagi. So di sinilah kami di Muassis membawalah untuk anda semua khas. You okay ke nanti nak ke UK kan. So tajuk pengisian saya ataupun tajuk perkongsian saya pada malam ni adalah apakah 3 persiapan yang anda perlu lakukan sekarang, bukan waktu kat UK nanti. Sekarang sebelum memulakan pengembaraan anda. InsyaAllah saya pasti dan yakinlah pengembaraan kat UK ni mesti satu benda yang korang sangat-sangat look forward kan. Korang sangat excited lah dengan, dan saya pun teringat dulu lah masa saya pergi UK pada tahun 2012 kan. Waktu tu suasana yang sangat best dan excited dan teruja, orang kata apa, tak boleh tidur malam lah kan. So hopefully benda yang sama juga kan. Dan saya nak kongsikan pengalaman pengalaman personal saya sendiri kan, ketika sampai ke UK tu, apa berlaku kan, tiba-tiba macam banyak benda yang tak boleh nak jalan kan, tak boleh nak go. Rupa-rupanya sebab masa saya buat persiapan di Kolej Persediaan di Malaysia, ada beberapa benda yang tak di-guide dengan betul-betul kan. Menyebabkan bila saya sampai ke UK tu banyaklah benda yang berlaku. Nanti saya akan sharekan dalam slide saya seterusnya. Ini serba sedikit tentang diri saya. Tak nak banyak cerita pasal benda ni sebab ini bukan topik pertama. So nama sebenar Fakrul Fikri bin Muhammad Nasruddin ataupun lebih mesra dipanggil dengan gelaran Profa. Saya lahir di Sabah tapi sekarang ni menetap di Kuala Lumpur. So latar belakang pengajian saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah, Sekolah Mozek. Kemudian saya melanjutkan Kolej Persediaan di Taylor University College buat A-level. So saya ditaja oleh BAN Negara Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke United Kingdom selama 3 tahun. So di United Kingdom saya belajar di Durham University. So Durham University ni kalau tak tahu, alumni yang paling orang Malaysia kenal lah adalah Dr. Mazli Malik. So dia balik je saya sampai. Dia balik je daripada Durham University tu, saya sampai ke Durham. So tahulah siapa next Menteri Pendidikan, insyaAllah lah. Ada calon-calonnya. Calonnya daripada universiti yang sama. Saya buat bidang matematik. Matematik belajar di UK ni, matematik ni macam orang gila sikit. Sebab apa? Sebab orang UK ni memang genius. Nanti saya ceritalah. So balik daripada UK pada tahun 2016, kemudian terus bekerja dengan BAN Negara sehinggalah sekarang. Daripada tahun 2016 hingga sekarang, hingga tahun 2021. So kerjaya saya fokus dalam bidang perbankan Islam, Jabatan Perbankan Islam. Baik, cukup itu saja tentang diri saya. Kita masuk ke main topik kita. Next slide please. Okay. Kita nak cerita apa hari ni? So let me set the tone ataupun let me set the expectation. Apa yang saya nak cerita atau apa yang Bro Fan nak cerita hari ni bukanlah benda-benda teknikal. Contoh, tak nak cerita lah macam mana nak buat personal statement, pasport nak buat bila, baju berapa banyak nak packing, bag banyak boleh bawa, ikan bilis boleh masuk ke dalam bag. Itu semua kita cerita nantilah. Sebab kita ada yang 2 tahun kan, ada yang mostly 2 tahun lagi lah nak apply. So benda tu kita akan cerita bila nak apply nanti baru kita cerita. Bila buat personal statement nanti pun nak cerita kan. So sekarang ni dah bulan 10 kan. Biasanya buat personal statement ni bila kita dah habis tahun pertama, baru kita start buat personal statement kan. Personal statement ni adalah statement yang kita kena tulis, karangan yang kita kena tulis untuk apply masuk ke universiti. So saya apply waktu tu, apply 5 universiti, dapat 4 universiti.
satu ni reject lah. Rupanya satu ni apa? Cambridge. Okay. So benda-benda teknikal ni saya tak nak cerita dulu. Sebab benda-benda ni kita boleh tangguhkan pada waktu lain dan buat pada waktu lain. Cuma apa yang saya nak cerita pada hari ini adalah apakah bentuk-bentuk persiapan mindset. Dari sudut mindset, dari sudut pemikiran dan juga dari sudut mental kita yang kita perlu persiapkan sebelum kita nak pergi ke UK. Dan persiapan ini bukannya nak tunggu lagi 3 bulan nak apply baru buat, 4 bulan nak apply lagi, 4 bulan lagi nak apply baru nak buat. Tapi benda ni kena buat daripada saat pertama kita masuk ke Kolej Persediaan sendiri. Nanti saya akan cerita kenapa saya cakap macam ni dan hopefully insyaAllah korang faham lah kan. So saya akan ceritakan tentang dua benda. Pertama adalah apakah cabaran kehidupan di UK nanti supaya korang nampak, oh macam ni UK. Biasa orang sebut UK apa? Salji lah, fish and chip lah, apa? James Bond lah, James Bond, Queen, Elizabeth lah, lepas tu Manchester United, Liverpool, kelab bola, main salji, seronok, sejuk. Itu benda-benda yang best kan, boleh travel Europe. Tapi orang banyak orang tak cerita tentang cabaran kehidupan di UK. So saya nak cerita cabaran kehidupan yang di UK. Dan yang kedua adalah, part kedua daripada presentation saya nak cerita apa benda-benda yang korang perlu buat bermula sekarang di Malaysia kan, untuk menghadapi semua cabaran-cabaran itu. So ini saya akan cerita yang lebih personal. So hopefully dapat memberi manfaat lah kepada korang semua. Next slide please. Okay. So kalau bila kita cerita tentang cabaran kan, cabaran kat UK ni banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Cuma daripada pemerhatian saya kan, dan daripada pengalaman saya sendiri, saya nak simpulkan kepada tiga benda. Pertama adalah yang selalu orang kata culture shock. Culture shock. So culture shock ni apa? So culture ni adalah budaya kan. Setiap orang daripada setiap daripada kita ada budaya ataupun cara kita hidup. So kalau kat Malaysia cara kita hidup, kita contoh kita nak pergi makan, kalau kat luar kita suka makan mamak kan. Lepas tu malam kita tak keluar merayau, kita duduk rumah kan. Lepas tu kita selalu pergi belajar, kita nak pergi berseronok pun kita tengok movie ke, kita tengok Netflix ke, cerita ke, apa ke dan sebagainya kan. Tapi bila pergi ke UK, benda-benda yang selalu kita buat kan, orang sana tak buat. Dan bila kita buat benda tu, orang sana nampak kita ni macam pelik. Macam dia ni datang daripada negara Afrika ke apa kan, buat benda-benda macam ni. So bila kita tak boleh nak adapt dengan culture shock tu kan, akhirnya kita ni akan rasa macam orang bahasa Inggeris alienated ni maksudnya rasa terasing daripada masyarakat. So bila terasa terasing daripada masyarakat, bila kita nak menjalani kehidupan pun susah kan? Sebab kawan tak ramai, masyarakat pun pandang kita macam pandangan asing. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut apa contoh-contohnya. Itu yang pertama. So persiapan yang pertama yang kita kena sekarang untuk kita hadapi adalah culture shock. Macam mana kita nak pastikan culture shock ni kita boleh atasi dengan baik. So isu culture shock ni adalah satu isu yang sangat besar dan kebanyakan studi-studi yang pergi sana yang tak tahu culture UK memang akan rasa terkejut. Okay, kedua adalah isu Islamofobia kan. So isu Islamofobia ni saya rasa macam semua orang dah tahu kan apa tu Islamofobia kan. Islamofobia ni adalah perasaan rasa takut dan rasa dia kata bad perspektif lah terhadap Islam. Sebab kita kena faham orang-orang di UK dan Ireland ni sumber maklumat mereka tentang Islam adalah BBC kan, CNN, bukan TV3, bukan TV Al-Hijrah, bukan Astro Oasis. Diorang tak tengok benda-benda tu, tapi dia tengok maklumat-maklumat ataupun berita-berita daripada barat. So kita pun tahu kan berita-berita di barat ni selalu memomokkan tentang Islam ni sebagai agama yang ekstrim, sebagai agama yang teroris kan. Malah surat khabar dia pun kalau ada berita pembunuhan yang dilakukan orang Islam akan masuk first page lah. Tapi bila dilakukan oleh orang putih sendiri ataupun orang diorang sendiri, berita tu dia akan kecilkan supaya tak nampak jelas. So ni antara treatment yang berlaku. So kesan dia adalah kepada
daripada kita sendiri kan. So bila kita sampai di sana, kita nak solat, nak ibadah, kadang-kadang kita nak praktis agama kita pun jadi mencabar. Jadi mencabar. So itu tentang Islamophobia kan, cabaran kedua. Dan yang ketiga adalah, yang ni yang paling common juga, adalah isu-isu personal dan juga isu-isu study. So dia sebenarnya adalah chain reaction lah daripada culture shock dan Islamophobia. Bila dua ni berlaku, secara tak langsung impact kita punya personal lah, masalah personal kan. Rasa macam tak boleh nak berkawan, cakap dengan orang ni dia tak faham, bila cakap kena rasa pandang rendah kan, rasa macam tak boleh nak mix kan. Last-last kita pun dah jadi depressed. Bila kita depressed, kita tak boleh nak study dengan betul. Kita tak boleh nak study, kita pun tak score. Lepas tu ramai kalau ikut statistik sebenarnya setiap tahun tu ada lebih kurang 5,000 orang pelajar yang dihantar oleh beasiswa dan mak bapak ni pergi ke UK. Tapi yang graduate tu hanyalah daripada 5 orang, 3 orang saja. So sebab apa? Sebab isu-isu yang macam ni. Ada yang in fact terlalu depressed sehingga bunuh diri. Itu kes ekstrim lah. Itu kes ekstrim. Isu dia adalah sebab sebab bila duduk kat UK dengan orang ni, family kita jauh. So lain tau bila duduk asrama dekat Malaysia dengan bila duduk, maksudnya kita bila kita berjauhan dengan family dekat Malaysia, jauh beza dia dengan berjauhan dengan family dekat UK. Sebab dekat Malaysia at least kita boleh call, kita boleh tanya, kita boleh berjumpa sehari dua, kawan-kawan pun ada, boleh support. Tapi bila di UK lain, especially macam saya masuk ke universiti yang masa tahun saya masuk tu, saya seorang je lelaki Melayu. Lelaki Melayu, orang kata lelaki Melayu takhir lah kat situ. Lepas tu ada 3 orang perempuan Melayu. Malaysian lah, Malaysian. So bila kita nak cerita masalah kita, nak relate dengan isu-isu kita macam, yelah nak relate dengan siapa? Kalau kita seorang je Malaysia, nak cerita kat orang pun susah kan. So itulah antara benda yang berlaku. Saya hopefully saya akan kongsikan lah solution dia. Alright. So kalau korang ada soalan nak tanya kan, just terus masukkan dalam chat tu, terus tanya so supaya kita macam boleh interact lah. So saya akan terus ambil soalan tu kalau ada Baik, next slide please. So hasil daripada pengamatan kan, hasil daripada borak-borak kita orang, borak-borak saya kan, pengalaman sendiri kan, kita orang come up dengan ada 3 benda sebenarnya. Ada 3 persiapan, tak banyak. Bukan 10, bukan 20. Tak perlu checklist. Ada 3 saja sebenarnya kan. Persiapan yang kalau korang buat sekarang ni maksudnya daripada tahun pertama masuk college pekerjaan ni lagi. InsyaAllah akan memudahkan korang untuk survive kat UK nanti. Okay, silakan. Next slide please. So apakah 3 persiapan? Okay, setiap satu persiapan saya akan mulakan dengan satu cerita. Okay, so nampak gambar ni pejabat Bank Negara di Kuala Lumpur. So Bank Negara dia sponsor saya belajar di UK daripada saya belajar di Teles lagi. So total tahun dia sponsor saya 5 tahun. Dan selepas habis belajar tu saya bonded lah dengan dia selama 10 tahun. Cuma nak dijadikan cerita kan, masa nak pilih beasiswa tu kan, waktu tu alhamdulillah lah, sedikit background lah. Family saya ni menjadi anak harapan lah kepada mak dan abah. Sebab dari sudut result SPM, result PMR, result percubaan, alhamdulillah kan, rezeki Allah beri kepada saya kan, yang ada result yang cemerlang berbanding dengan adik-adik yang lain. So expectation mak ayah kepada saya pada waktu tu adalah untuk saya jadi doktor. Especially bapa saya lah, dia nak sangat anak dia jadi doktor kan. Sebab dalam keluarga dia belum ada orang, malah dalam keluarga yang besar pun belum ada orang yang jadi doktor. So masa dapat result SPM straight A, bapa saya cakap, bang, kau terus apply marah jadi ambil doktor. Walaupun biologi saya dapat A+ pada waktu tu, tapi dalam hati saya sikit pun tak nak jadi doktor. Malah tak suka. Perasaan tu macam, ya Allah, tak bestnya kan. Tak best. Tapi nak buat macam mana, dah bapak saya nak beria kan. Belum apply lagi, belum dapat scholarship lagi. Dia dah pergi cerita orang, insyaAllah ni bapak doktor. Maksudnya dia memang sangat berharap lah. Tapi mak saya faham.
Mak saya dia, yelah mak-mak ni kan, dia kan jenis memahami anak kan. Bapak ni dia tak faham anak sangat. Bapak kerja rotan dia, pak, tak adalah gurau je kan. Mak-mak ni dia faham anak, so saya cerita kat mak saya. Saya cerita kat dia, sebenarnya abang tak nak jadi doktor. Abang nak buat apa yang abang suka. Kan? Iaitu pada waktu tu, saya suka buat matematik. Kan? So ada kelebihan sikit lah dari sudut admat, sudut mat, semua benda yang mudah lah bagi saya. Dan saya nak teruskan career dalam bidang matematik. Nak jadi mathematician dan sebagainya lah. So menjadikan cerita, masa pergi apply MARA scholarship tu, alhamdulillah lah kan, dapat scholarship MARA untuk sambung dalam bidang perubatan medicine di India. Tapi dalam masa yang sama juga, tanpa pengetahuan bapa saya pergi apply scholarship pilihan negara kan. So mak saya hantar pergi pilihan negara kan, senyap tanpa pengetahuan bapa saya. Dan interview pilihan negara ni susah sikit lah, 3 hari 3 malam kan, tak tahulah kenapa dahsyat sangat. So di kita alhamdulillah dapat juga scholarship pilihan negara. So masa hari nak beritahu dia kan, bila dapat scholarship ni macam adik-adik semua, kita nak kena reply kan, okey saya nak pilih scholarship ni. So masa hari nak pilih tu, sehari sebelum tu saya jumpa bapa saya. So abah ni nak finalizekan scholarship ni. Bagus. Kau dah finalize MARA. Macam tu kan terus. Sebab dia tahu MARA je kan. Macam ni bah. Sebenarnya nak cakap something lah. Sebenarnya abang ada apply satu scholarship lagi. Satu scholarship bagus. Dapat medicine juga ke? Itu punya dia berharap kan. Scholarship biar negara bah. Tapi bukan untuk medicine lah bah. Untuk mat. Dekat-dekat lah tu. Untuk matematik. Waktu tu bapa saya macam okey. So abang dah nekat lah. Abang sebenarnya tak nak buat perubatan abang. Abang nak pursue minat abang dalam bidang matematik di UK. Walau boleh rakam muka bapa saya waktu tu, memang dah rakam lah. Sebab muka dia macam muka terkejut lah. Muka terkejut dan sedih. Yelah sebab dia sangat berharap kan anak dia sambung belajar medicine kan. Tapi anak dia yang paling dia harapkan pula tu nak buat medicine, buat matematik. Macam drama sikit kan. Itulah memang macam drama. So saya cerita kat ayah saya pagi tu. Lepas tu dia cakap, abah tak nak dengar cakap, abah tak nak dengar kau cakap apa-apa, abah nak sendiri dulu. So memang abah saya atau bapa saya dia diam. Tak cakap dengan siapa-siapa. Dia macam terkejut lah, macam muka dia sedih. Waktu tu macam menyesal lah cakap kan. Macam, aku patut ambil marah lah. Tak apalah, masa depan aku tak happy lah. Yang penting bapak aku happy. So, yelah kita tak boleh nak confirm kan, sebab nak minta restu bapak kan. So at the end, lepas sehari tu lah, dia makan pun senyap pun semua. Saya tahu dia tengah berfikir di antara harapan dia dan juga apa yang anak dia minat. Sehinggalah pada malam tu lepas solat isyak, saya masih ingat ni, lepas solat isyak dan kita orang solat sama-sama. Lepas tu dia panggil lah, abang ni sini bang. Bila saya panggil saya abang kan, dan inilah abah dah fikir masak-masak. Abah nak sangat anak abah ni jadi doktor. Kau lah harapan, satu-satunya harapan. Tapi bila kau buat macam ni, abah rasa kecewa lah. Macam bayangkan apa saya cakap. Tapi ada tapi tu. Tapi abah dah bincang dengan mak. Abah pun dah fikir masa-masa, abah dah istikharah apa semua. Abah relakanlah harapan abah ni. Dan abah setuju dengan apa yang kau nak buat. Dengan syarat. Dia kata, dalam hati dah gembira lah, tapi ada syarat pula. Syaratnya apa bah? Tak kisahlah kau buat kursus apa pun. Yang penting kau jadi orang yang berguna. Nasihat yang klise. Jadilah orang berguna kan. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kau nak jadi doktor ke, nak jadi mathematician ke, tak kisah kau nak jadi apa pun kan. Jangan jadi stripper ke, jadi pembuat maksiat ke apa kan. Janganlah. Kau jadi, yang penting apa? Yang penting kau jadi orang berguna.
Tak tahu, dia macam nasihat tu banyak kali dah dengar. Cuma pada malam tu dia punya feeling tu lain sikit lah. So sampai absorb lah. Sampai sekarang ni, saya punya moto kehidupan lah jadi orang yang berguna untuk orang lain. Disebabkan oleh story tu. So, leading to my first point. Bila kita sambung belajar ke UK, kan, kita nak sambung belajar bukan hanya sekadar nak belajar. Kita masuk universiti, kita masuk college, perselesaian, kita buat A-level. Jangan mindsetkan diri kita semata-mata aku tak sabar nak apply universiti, aku tak sabar nak habiskan pelajaran aku. Aku nak dapat sikit je. Lepas tu aku nak pergi masuk universiti yang aku suka, aku nak dapat first class je. Lepas tu aku habis first class, aku nak masuk kerja cepat-cepat. Aku nak naik gaji cepat-cepat. So next slide, boleh masuk next slide. So kita cuba jangan hidup macam apa? Macam kera di hutan lah. So ni bahasa saya sendiri lah. So kera di hutan ni dia hidup macam mana kan? Kera ni dia hanya fikir bangun, makan, minum, main, tidur. Bangun, makan, minum, main, tidur kan. Ada kalanya berak lah. Ada kala hari tak berak. Mungkin dia sembelit kot. So kalaulah kita hanya pergi universiti untuk belajar, untuk dapatkan grade tu, hanya untuk kejar grade, kan? Niscaya bila kita masuk universiti kita akan struggle. Sebab universiti tak sama macam sekolah. Universiti ni dia ajar kita kehidupan, kan? Dia ajar kita untuk bagaimana how to make yourself, kan, the most beneficial to others. Itulah universiti. So walaupun memang ada orang dapat first class apa semua kan, tapi macam saya kan, saya in charge bahagian pengambilan intern di negara. So antara kriteria kan yang kami letak bukan first class tau, tapi kita akan tengok curricular dia, kelebihan dia apa sumbangan dia kepada persatuan yang dia join, apa impact dia kepada masyarakat. Sebab benda-benda ni akan menjadi critical factor nak ambil dia masukkan kerja. Nak tahu macam mana impact dia ni kepada masyarakat dan impact dia tu kepada company. So nak kata, bila kita masuk universiti nanti, kita kena ada matlamat. Matlamat kita adalah we want to be people yang can contribute the most. Contribute to people. Maksudnya kita tak kejar grade. So mindset ni kena tanam daripada awal lagi. Jangan ikut arus. Kalau manusia biasa, kalau orang yang masuk universiti semua, biasanya dia akan ikut arus kan. Sini aku dapat A+, sini aku dapat A star apa semua, sini aku dapat B, aku pun nak ikut tu je. Jangan. Kalau kita ikut tu je, nanti kita akan struggle kat UK. Sebab bila masuk kat UK ni, dia akan mengajar kita untuk erti macam mana nak survive hidup dan menjadi orang yang manfaat. Itu yang paling struggle. Nak dapat first class senang je kat UK ni. Nak dapat first class ataupun CGPA 4 flat ke apa, senang je. Benda tu semua orang boleh buat. Tapi yang susah nak buat tu adalah macam mana nak jadi orang yang betul-betul bermanfaat kepada manusia. Sebab nanti saya akan cerita lah kan. So itu sedikit lah. So itu yang poin yang pertama. Tanamkan dalam diri mindset sebelum fly ke UK ni, aku bukan nak kejar 4 flat, aku bukan nak kejar nama, aku bukan hanya nak kejar apa, belancong ke apa ke, nak main salji. Benda tu hanya bonus lah, kita bagi bonus. Tapi poin yang utama dalam hidup ni kita kena tanam, bukan hanya di UK lah, balik dari UK bila bekerja, aku nak jadi manfaat kepada orang lain. Okay, next story. Okay, that's my first point. Okay, my second story pula adalah ni bila sampai ke UK kan. So pendekkan cerita, Alhamdulillah daripada 5 universiti saya yang apply, 4 yang terima dan saya pilih untuk pergi ke Durham University. So Durham University ni dia terletak di bahagian utara United Kingdom kan. So dia berdekatan dengan Newcastle. So biasanya kat utara ni apa yang kita perasan kalau kat Malaysia? Yang lain. Bahasa dia, logat dia cakap kan, dan juga dia punya bahasa dia lah, cara dia cakap tu lah yang paling obvious lah. So sama juga case dekat Newcastle ni. Newcastle ni kita kata macam kota baru Malaysia lah. Kalau translate pun dah dekat-dekat kan. Newcastle kota baru. Sebab apa? Sebab dia punya cara, kalau kita rasa kita dah belajar English dah pandai dah. Bila pergi sana rasa bodoh English. Sebab tak faham dia cakap apa. Saya masih ingat lagi waktu tu saya pergi dengan
member saya kan. So dekat UK ni kalau nak pergi berjalan-jalan, kita biasanya tempat UK ni kat Malaysia tak best berjalan sebab panas kan. Kat UK ni sejuk. So orang suka berjalan-jalan petang, pagi kan. So UK dia recognize benda ni, dia buatlah banyak-banyak park, taman. So nanti bila korang pergi UK, ambil gambar banyak-banyak kat taman-taman. So taman-taman ni dahsyat lah. Bukan macam taman kat Malaysia ni. Lebih hebat, jauh lebih hebat. So masa tu saya tengah berjalan lah dekat park, dekat Newcastle. Lepas tu tiba-tiba kita orang di approach oleh seorang orang Newcastle. Orang Newcastle dia panggil Jordi. So bila dia approach, tiba-tiba dia macam dia cakap lah, hello man, how are you, apa semua kan. Kita orang jadi peramah lah, orang ni peramah kan. Lepas tu dia tanya satu soalan yang kita orang tak boleh jawab. Dia cakap macam ni, do you have a lawyer? Dah, saya dengan member saya macam, dia cakap apa ni, tiba-tiba minta lawyer kan. So, saya pandang member saya pandang saya, dia cakap apa boleh ni. Sorry, can you repeat again? Do you have a lawyer? A lawyer? Cakap, apa pasal dia minta lawyer? Kita ada buat salah ke? Ke dia nampak muka kau macam budak lawyer ni? Budak belajar law kan? Lepas tu kita orang macam blur-blur lah, tak faham. Sorry, can you repeat it slowly? Kan? Do you have a lawyer? Jom lah kita lari, jom. Cakap kawan. Lepas tu dia kata, sorry, can you speak in plain English? Because we can't understand your Geordie accent. I mean this, do you have a lawyer? Faham tak apa? Dia minta lighter, tapi dia cakap lawyer. Itulah struggle saya masa belajar dekat. Ini ada salah satu bentuk culture shock. Maksudnya, dia cakap kita tak faham. Lepas tu saya ingat lagi masa tu minggu orientasi. Dan minggu orientasi, so kat UK biasanya akan ada 2 kali orientasi. Satu international orientation, so student-student international. Second orientation adalah dengan student-student local. So biasa kan kalau dekat Newcastle ni, dia punya cara cakap tu jadi baku betul lah English tu. Lawyer. So bus jadi bus. Kan? Pub jadi pub. Pub jadi pub. So adalah macam gitu. So orang kalau biasanya malam-malam, macam kita ada mamak kat Malaysia kan, tapi dia ada pub lah untuk balik pub. So ada sekali tu dia jumpa kawan saya. Dia duduk masa tu 6 bilik. Satu tingkat tu ada 6 bilik. And depan perempuan, kiri perempuan, kanan perempuan. Ada 3 lelaki, 3 perempuan dekat dalam satu flat tu. Jadi macam satu flat ada 6 bilik. Kongsi lah 3 lelaki, 3 perempuan. Kongsi dapur. Member saya perempuan kena kongsi atas lelaki. So ada sekali tu member saya ketuk-ketuk nak ajak keluar pergi park. Dia ajak keluar pergi park. Dia tanya, let's go to the pool. Kau kita macam tahu apa minggu orientasi kan. Kita mampu people lah. Faham tak? So faham lah. Puk. Kita kat Malaysia panggil puk. Nak kisah kan? P-O-O-P. Tapi bila pergi sana macam kita struggle lagi. Apa tiba-tiba ajak aku pergi bengak ke? So macam it's okay, I've already done it. Betul dia macam, I'm sorry, I should have spoken clearly. I mean, let's go to the park. So dia cakap dia nak ajak pergi park. So waktu tu cabaran lah kan. Macam mana kalau aku tak nak pergi park, kita tanya kan, kalau aku tak nak pergi park, jom park kita orientasi kan. So last saya cakap kat dia, Pak, ini orang kata apa, I don't go to the park lah. I just don't feel comfortable going to the park. So kita be direct lah, be direct. So apa moral of the story kan. So second story saya ni lah. So next slide.
moral of the story adalah kita kena berpegang dengan identiti kita. So identiti kita dan prinsip dia bagi apa? Kita sebagai Muslim, kita sebagai orang Islam nak pergi ke UK untuk belajar supaya kita ni boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab apa? Ramai orang yang dia mencairkan prinsip mata-mata dia nak masuk dalam culture orang tu. Kita tak ada isu nak masuk dalam culture orang UK kan. Sebab ada culture dia yang bagus. Cuma kita ada isu bila mana kita masuk dalam culture dia yang against dengan apa yang agama kita kata. Sebab dalam bagi diorang, Pak tu macam mamak. Pernah tak jumpa orang Malaysia yang tak pernah pergi Pak? Cakap apa? Kau ni dia boleh kecil MCO ke? Kau dia kecil kena burung ke apa kan? So sama lah kan? Benda pun sama berlaku pada kita. So ada seorang kawan saya kan, yang dia kata aku nak betul-betul immerse diri aku dengan culture orang UK kan. So dia pun dia kata tak apa kau pergi je Pak, tapi tak payah minum arak apa semua kan. Okay. So dia start lah dengan pergi Pak. So dia orang ada wine, orang ada beer, dia order air coke. So dia kata okey lah. Okay, minum macam biasa. Bila dah biasa pergi Pak, dia akan pergi lagi. Dia kata let's go study at the park. So dia pun ikut pergi study kat park. So perlahan-lahan kan, kawan saya ni daripada dia jenis yang nak mendekati culture orang, dia end up perlahan dia tengok sedap ke kan, dia nampak kawan dia ni asyik order je wine kan. Lepas tu minum tak mabuk pula tu. Sebab kawan dia ni orang putih tu memang dah biasa minum, tolerance dia tinggi kan. So dia pun kata, lepas tu kawan dia ajar offer sekali dua tak nak, 3 kali 4 kali banyak kali offer, lalu dia pun minum. Dia minum, sedap pula kan. Mula minum pun rasa sedap, lepas tu tak mabuk. Okey lah, minumlah sikit-sikit. Lama-lama minum sikit, dia minum banyak pula. Dan sayang ni disebabkan oleh dia hilang identiti dia tu. Bila pergi negara orang, dia hilanglah identiti dia tu sebagai seorang Muslim. Sampai sekarang dia jadi addicted pula kepada arak. So benda ni bukan benda yang orang kata apa, isolated maksudnya kes-kes terpencil, tapi ni adalah berlaku juga kan, banyak kan. So pub ni adalah salah satu contoh saja. Ni belum contoh nak cerita nak beribadah dekat universiti. Ni lagi struggle. Kalau korang masuk ke universiti yang tak ramai Muslim, so dia punya kelengkapan nak beribadah tu, prayer room pun tak ada. Kalau ada pun jauh sangat. Saya pernah semayang dalam tandas tu. Terdesak sangat. So tapi kita kena berpegang pada identiti lah, sebab kata semayang ni wajib. Saya ingat lagi masa mula nak pergi semayang tu kan. Okay. Daripada universiti ke prayer room 30 minit. Daripada prayer room ke universiti 30 minit. So pergi balik dah sejam lah. Lagi-lagi pada waktu winter ni Zuhur dengan Asar sangat pendek waktu dia. Adalah dalam Zuhur pukul 11, habis pukul 12. Asar pukul 12, habis pukul 1. So ada yang panjang sikit lah, ada yang asar habis pukul 3, pukul 4, pukul 3 tu 3.30 dah maghrib dan sebagainya. So waktu-waktu winter ni susah lah nak pergi ke surau yang jauh. Pergi balik dah sejam kan. Pergi je dah habis waktu dah. Sembayang lah asar. So terpaksa nak sembayang kat universiti. So saya ingat lagi masa nak cari bilik nak sembayang kat universiti tu, okay, tak apa, aku kira lah sembayang juga lah, tak pernah sembayang kat universiti. Pergi cari bilik, cek, okey jumpa tutorial, bilik tutorial kan, macam kelas kecil. Okay, tutup pintu, bentang kita punya jaket sebagai alas jadah, tarik kompas, okey, sembayang. Allahu Akbar. Sorat. Okey, tenang ya, rakaat pertama habis. Rakaat kedua tiba-tiba pintu terbuka. Ada sudah masuk. Waktu tu tengah berdiri kan. Lepas tu okey, seorang tak apa lah. Ayah hentam je lah kan. Masuk orang kedua. Masuk orang ketiga. Rupa-rupanya kelas tu nak digunakan. Waktu tu saya tengah sembahyang. Waktu tu saya kat ujung kelas. Waktu tu lah rakaat kedua yang paling panjang dalam hidup saya. Berdiri macam tu 5 minit. Sebab tak sanggup tak berani nak turun, takut. Kalau aku turun ni kan orang cakap apa kan.
Ui, tak guna guna prayer room buat semayang apa semua, orang dah sedia prayer room. Inilah bawa culture Islam pula kan. So waktu tu panjang kelas dah penuh kan. Saya seorang berdiri kat belakang macam tunggu nanti. Last hentam je lah kan. Apa nak jadilah. Semayang lah. Semayang cepat-cepat lah. Bagi cukup syarat je kan. Lepas tu bila nak keluar tu kan, cikgu yang masuk kelas tu tanya, panggil saya. Where are you going? Sorry miss, I'm not in this class. Oh, what were you doing just now? I saw you up and down, like I've never seen. Oh, I was doing yoga. So waktu tu macam kita tak apa ni nak cakap solat. So cakap, oh I was just doing yoga just to stretch out before the next class. Lepas tu cepat-cepat keluar lagi. Cikgu tu macam tak sempat saja kan. So itu antara encounter lah. Saya pernah semayang dekat belakang tong tempat, dekat tempat buang sampah. Bukan semayang kat situ lah, jauh sikit lah supaya tertutup kan. Sebab cabaran dia kata cabaran yang sangat besar. So apa persiapan yang kita nak kena buat sebelum kita nak pergi sana nak hadapi semua tu. Kalau orang yang berpegang, kalau orang yang identiti dia terhadap Islam tu lemah, sangat mudah untuk dia kalah lah dekat UK. So persiapan yang kedua, pertama tadi adalah jadi orang yang bermanfaat, tanam mindset tu. Kedua adalah kena betul-betul kuatkan identiti diri kita sebagai seorang Muslim. Benda tu lah yang paling penting sekali. Kalau pergi UK tak dapat 4 flat tapi menjadi Muslim yang baik, lagi penting daripada dapat 4 flat, daripada hilang agama. So daripada Malaysia lagi, waktu sekarang ni korang kena kuatkan diri korang dengan identiti dan prinsip korang. Sebab UK orang-orang dia memang sangat berbeza. Memang sangat berbeza. Okay, itu poin kedua. I'm reaching to my last point. Okay, pertama tadi jadi orang yang manfaat. Kedua adalah berpegang pada identiti. So benda-benda ni benda yang penting, okay. Poin yang ketiga adalah poin yang paling penting sekali. So siapa keluar dulu rugi lah. Ini adalah poin yang paling penting. Okay, nampak gambar tu kan. So siapa yang minat bola ataupun tengok bola, dia tahu ini adalah stadium tim yang paling loser sekali dekat dunia sekarang. Jangan marah saya pun dulu minat lah juga Manchester United ni. Pernah lah tengok datang stadium tengok bola kot. Semi final tapi kalah kan. Lepas tu memang kena bola. So ini stadium Manchester United. So ada apa dengan Manchester United dengan story saya ni? Okay. So story ketiga saya adalah masih lagi dalam minggu orientasi waktu tu, pergi sama belajar. So sebagai sebahagian daripada diorang punya program untuk membiasakan studi-studi international ni dengan surrounding UK, dia buat field trip. So field trip itu adalah ke Manchester. So bila saya pergi Manchester, pergilah kan dengan kawan-kawan semua kan. Kita orang melawat lah Manchester City Centre, kita orang melawat Old Trafford, kita orang melawat lah stadium ni, Etihad apa semua. Dan saya dengan kawan-kawan putih saya lah. So, rasa kagum lah waktu tu. Macam bila pergi stadium Manchester rasa macam kagum lah. Oh, orang kecil-kecil aku tengok, aku memang nak berharap sangat pergi sini kan. Lala aku jumpa kat stadium kan. Itu tak adalah Cristiano Ronaldo apa semua kan. Waktu tu siapa je pemain-pemain dia. So, tapi pergi tu rasa kagum. Dan bukan saja kagum dengan dia punya kemodenan tu, tapi rasa kagum dengan orang-orang dia juga. Orang-orang ni kat Manchester ni orang-orang yang polite, lemah lembut sangat, ramah, lemah lembut, lepas tu suka belanja, lepas tu selalu cakap thank you. Dan kawasan dia sangat bersih. Sampailah waktu tu kita orang pergi tu pagi kan. Waktu tu saya nak cari lunch dengan dinner kan. Lunch dengan dinner lambat lah. So nak cari makanan halal dekat Manchester City Centre tu susah. Sangat susah. So bila saya check apps, buka apps nak cari makanan halal, nanti saya akan ajar benda ni dalam sesi-sesi seterusnya. Buka apps nak cari makanan halal, okey jumpa. Jarak dia kena pergi bas, pergi ke satu tempat nama dia Rush Home. Okey lah, so waktu tu tengah gembira apa semua, bawa tinggi Manchester apa semua kan. Tengok waktu tu pergi dengan seorang kawan saya, orang Pakistan. Pergilah naik bas, sampai ke Rush Home tu terkejut
Kenapa terkejut? Sebab Rashid ni masih dalam Manchester Terkejut apa? Rasa macam sampai ke India. Sorry kalau ada orang India sini jangan marah Sebab apa? Jalan kotor, lepas tu bau busuk, macam patah balik ke negara dunia ketiga. Padahal tu masih Manchester. Naik bas je pun, saya tak pergi mana-mana naik flight ke apa. Lepas tu jalan. Memang dia ada satu jalan tu dia panggil Kari Mile. Kari Mile ni memang sebatu tu memang kedai-kedai kari kiri kanan tu. Sebab tu panggil Kari Mile. So waktu tu bau lah. Tapi memang dah apa, saya pernah halat kat situ memang banyak. Tapi rasa macam kawasan dia kotor lah. Lepas tu, tapi kawasan dia tu, uniknya Rashid ni dia adalah kawasan yang ramai orang Muslim. Ramai orang Muslim. Kita rasa bila masuk Rashid tu rasa macam berbeza sangat sebab orang-orang dia kasar. Lepas tu dia punya jalan dia kotor. Macam jauh berbeza dengan Manchester ni. So masa kita orang masuk kedai kebab tu, terdengar lah orang yang tengah makan tu cakap, baru je berlaku kat kedai sebelah, orang kena ragut. So kita orang macam berhati-hati lah. So bila makan tu, makan cepat-cepat balik ke Manchester dan baliklah ke Durham balik. So dalam perjalanan balik tu macam terfikir lah, kenapa orang putih ni dia lebih civilized, dia lebih sopan santun, kawasan dia bersih, teknologi dia hebat. Tapi orang Islam kan, kawasan yang majoriti orang Islam, kawasan dia kotor, lepas tu orang dia ganas, kasar, tak ada sopan santun, lepas tu ada crime pula tu kan. Padahal bukan Islam ni agama betul ke? Bukan ke Islam ni agama yang benar. Bukan ke Kristian ni bukan agama yang tak benar kan. So waktu tu tengah minda bercelaru. So kita tahu je memang Islam ni betul kan, tapi potensi untuk berlaku kecelaruan tu tinggi. So daripada start situlah saya mula macam mempersoalkan lah apa penyebabnya. Islam ni betul, kenapa orang-orang ni macam ni? So saya jadi kalut, jadi macam resah lah. Jadi macam lepas tu dekat dari sini pula dia punya preach ataupun ceramah-ceramah agama Kristian dia kuat So bila saya pergi sana, saya kadang dengar dia tu, dia cerita pasal kasih sayang, semua macam mesej lah juga. So sampai satu tahap tu saya rasa macam jadi kalut serabut sangat lah kenapa Islam jadi macam ni apa semua dan sebagainya. Sampai efek lah, study saya pun efek, perasaan saya pun efek, sampai saya depression. So ni dia culture shock tu kan. Bila masalah personal effect, study effect, kan, dia jadi start depression. Sampailah lagi-lagi tempat saya tu tak ramai orang Muslim kan. Sampailah saya dijumpakan dekat Newcastle. Daripada Durham saya ke Newcastle, saya jumpa dengan ada beberapa student Malaysia yang dulu belajar dekat Newcastle University. So bila jumpa diorang tu, bila saya cerita pengalaman saya Manchester kat diorang tu, diorang boleh relate. Diorang faham kenapa berlaku macam tu. Dan diorang terangkan kenapa berlaku macam tu. Dan diorang cerita kenapa apa what's wrong with Muslim dekat UK. And what's wrong dengan orang Islam zaman sekarang ni kan. So dari situ apa yang saya dapat? Dari situ effect dia kepada saya tu kan. Jadi pemahaman saya balik jadi clear balik. So my third point is, next slide. Pentingnya support system. Pentingnya support system kalau kita nak pergi jauh. Sebab apa kalau kat Malaysia support system kita adalah family, keluarga, cikgu, kawan-kawan. Tapi dekat UK, kalau kita tak boleh nak hidup seorang-seorang. Kita cerita masalah kita ke orang putih, yalah because you dia pun tak faham kan dengan kita kan. So kita kena cari orang yang satu frekuensi dan faham apa masalah yang kita hadapi dan cerita. So support system ni sangatlah penting kat UK. Kebanyakan orang yang gagal ataupun depressed dekat UK ni sebab dia hidup tak ada support system. Ataupun dia ada support system pun support system dia salah. Maksudnya dia support system dia ke arah benda yang lebih merosakkan dia lagi. So my last point is, apa yang kita boleh buat dekat Malaysia? Kat Malaysia ni lah mula bina support system kita. Ya memang kita kata kita dah ada kawan-kawan, kita
Kadang-kadang kawan-kawan kita pun perlukan support system tak? Kadang-kadang kawan kita pun masuk air. Tapi kita perlukan ada satu support system yang boleh bimbing kita bila kita rasa macam kita ni tengah berada dalam keadaan yang sangat down, sangat depressed. Benda ni penting kan, support system. So macam sebab tu Bro Haikal ada sebut dia kan, dalam Muassis benda yang sangat ditekankan adalah support system. Muassis ni dia menekankan support system tu. Iaitu orang-orang yang sepemikiran, yang faham identiti, faham prinsip, saling support antara satu sama lain. So kat mana nak cari support system ni? Jangan cari kat UK dulu. Kena cari sekarang. Sebab masa saya pergi tu, saya tak ada support system. So saya struggle lah, dalam setengah sem je saya struggle. Result teruk, rasa depressed. Kadang-kadang rasa macam, korang mungkin rasa benda ni lawak kan, tapi benda ni benda yang real lah, benda yang saya alami sendiri. Even call mak ayah, call pun rasa macam tak effect sebab dia orang dapat call je lah kan. Kita call malam, dia tengah tidur. Sebab sana, kita call pagi, dia tengah tidur, sana malam kan. Berzat masa pun main peranan. So, sebab tu lah kan, support system ni penting. So, macam mana nak cari support system kat Malaysia kan? So, cari kawan-kawan yang akan pergi ke UK juga yang rasa boleh bimbing kita. Ataupun senior-senior yang dah pernah pergi ke UK yang boleh bimbing kita. So, disebabkan oleh third point ni adalah point yang special kan. Maksudnya dia perlukan kita, point pertama tadi kita boleh buat sendiri, iaitu mindset jadi orang guna. Point yang kedua kita buat sendiri juga, iaitu betulkan prinsip kita. Tapi point ketiga ni tak boleh buat sendiri, dia perlukan ada orang tolong. Perlukan ada orang untuk support. So kami di Muassis kan, abang-abang yang ada dekat sini, kami ada buat satu, kami plan untuk buat satu support system di kalangan orang-orang yang nak pergi ke UK nanti. So support system ni akan ada bekas pelajar yang belajar di UK, di overseas, bukan saja di UK lah, ada yang akan belajar, ada yang bekas belajar di Jepun, ada yang belajar di New Zealand. Yang mana kalau korang dekat Malaysia ni ada apa-apa soalan nak tanya, boleh reach out saja kepada abang-abang ni. So saya nak minta tim saya kongsikan satu link WhatsApp. So WhatsApp link ni adalah satu grup yang mengumpulkan sini-sini yang belajar di overseas dan juga open kepada siapa-siapa yang nak join. Tapi cuma sekarang ni close to brothers je lah. Sister dia ada grup dia sendiri sebab masalah brother dengan sister pula berbeza kan. Laki tak faham perempuan tak faham lelaki. Bagi nasihat ni kan tak suka pula kan. So untuk sister nanti dulu, sebab sister akan ada grup dia satu yang tersendiri. Cuma untuk malam ni ada brother saja. So kalau korang nak bernetworking, kalau korang nak cari support system yang baik, join dalam grup chat WhatsApp ni. Saya pun ada dan juga abang-abang lain pun ada. Boleh tanya apa sahaja persoalan kan. So hopefully kita dapat support satu sama lain lah. Sebab ini yang masa saya pergi tu saya tak ada. Saya tak ada support system ni. So sangat struggle. So bila sampai kat sana ada support system yang boleh membantu, Masya Allah, sangatlah membantu. Okay, so tekan link tu, masuk, join je sebagai ahli dalam group chat tu lah. So tak perlu bayar, tak ada charge apa-apa. Kami just provide peluang untuk bernetworking saja. Alright, next slide. So apa konklusi kita? Ada 3. Preparation yang paling besar untuk ke UK ni bukanlah preparation UCAS, preparation personal statement, preparation baju apa nak bawa, bawang boleh tak bawa, ikan bilis berakhir berapa nak bawa. Bukan, itu secondary. Benda pertama yang paling penting adalah untuk kita survive ada 3. Mindset kita kena betul. Mindset kita lah, aku aim nak jadi bukan nak kejar markah, bukan nak kejar exam, aku nak jadi manusia yang berguna. Kedua adalah prinsip kita kena pegang kuat-kuat. Sebab kalau kita tak pegang kuat-kuat, dia akan cair. Bila dia cair, senang kita bertukar prinsip. Jadilah seperti orang-orang yang di UK kan. Yang ketiga adalah support system. Support system ni akan bantu kita untuk kuatkan prinsip kita. Support system ni lah akan bantu kita bila mana kita depressed. Support system ni lah akan bantu kita bila mana kita rasa lost. Kan? So, gunakanlah. Masa zaman saya kalau ada support system, saya dah lama dah join. Tapi masa zaman saya pergi tu tak ada. Rasa geram sangat. So,
perasaan geram dia saya salurkan kepada program sebegini kan, untuk provide kalau mana-mana adik-adik yang nak join kan group support system yang di-provide ni kan. So insyaAllah kalau join akan ada banyak-banyak peluang untuk kita bernetworking kan, untuk bertanya dan juga program yang lain. Okay, next slide. Okay, itu sahaja pesanan terakhir saya. All the best kepada korang yang sekarang ni belajar di Kolej Persediaan nak ke UK dan Ireland. Hopefully korang dapat manfaat lah daripada perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah saya serahkan balik kepada MC kita. Okey, terima kasih kepada Prof. Fakhrul Nasiruddin di atas perkongsian dan tips-tips pengalaman lah, di mana apa yang berkenaan cabaran kehidupan serta persiapan dia untuk menghadapi cabaran di UK lah. So, sebelum saya meneruskan program lagi, so saya nak tanya, sekarang ni ada sesi Q&A. So, ada tak yang peserta adik-adik ni semua nak tanya soalan, so boleh sama ada bercakap ke, buka mic ke, ataupun bagi mesej di chat box. Dipersilakan. Boleh je nak tanya apa-apa. Nak tanya dalam grup, kalau tak ada soalan sekarang tanya dalam grup pun nanti pun boleh. Sebenarnya cerita saya ni baru 10% tau. Ada 90% lagi yang tak cerita. So kita tak boleh nak cerita 100% malam ni. Nak cerita kena ambil 4 hari 4 malam. Ni baru 10% lah. So banyak lagi benda yang saya nak kongsikan dengan korang. So masuk dalam grup, kalau tak nak tanya sekarang, nak tanya kemudian ke, ataupun nak ajak kawan pun boleh join sharekan link WhatsApp ni kepada kawan-kawan pun boleh. Cakap. Okey. Macam tak ada soalan, maksudnya penerangan saya jelas. Okey, kalau tak ada soalan tu bolehlah tanya dalam WhatsApp group ke nanti ya. Okey. So kita konklusilah ada 3 perkara penting yang Prof share lah, di mana jangan hidup seperti kera di hutan, kena ada matlamat. Selepas itu memberi manfaat kepada orang lain. Okey, berpegang dengan identiti dan prinsip diri, di mana kita kena firm dengan identiti kita as a Muslim. Itu yang paling penting, itu tiang paling penting. Okey. Yang paling penting dalam program ni adalah support system tu sendiri. Okey. Tadi kawan-kawan saya sudah share link WhatsApp tu. So jika nak masuk, tekanlah link tersebut ya. Okey. So sekali lagi saya minta maaf lah untuk sister-sister sekalian, di mana kami ni belum ada lagi lah grup untuk sister. So nanti kami akan PM lah kepada grup sister-sister ni yang handle lah, ada grup sister yang handle. Okay. So sebelum berakhir lah, nantikan program you okay ke nanti nak ke UK. Ada siri kedua pula selepas ini. Lepas tu tarik, insyaAllah. Okay. Lepas tu tarikh nanti kami akan umumkan dalam grup WhatsApp tersebut. So harap bersabarlah, mana kami akan membawakan panel-panel yang terbaik, yang berkaliber. Okay. Sebelum tu, sebelum nak leave Google Meet ni, so kami minta lah sedikit feedback untuk tujuan penambahbaikan tentang program pada malam inilah. Okay. Boleh check di chat box tu. So bolehlah bagi penambahbaikan feedback lah. Alright. Okay. Dan sekali lagi kami ingin menyeru lah. So jika ada kawan-kawan yang ingin join program ni, so
bagilah dia link WhatsApp kepada dia lah. Okay. So itu. So Request sikit sebelum kita akhiri kan. Nak boleh. kongsi satu video. Video yang dibuat khas. Hopefully dapat memberi semangat lah kepada adik-adik kan nanti kan dekat UK kan. So boleh minta tim untuk share video. Oh, suara tak dengar. Suara. Tak ada suara. Kena buka yang dekat YouTube tu kan. Sementara adik-adik kita isi feedback form so hopefully dapat kongsikan korang punya apa yang korang belajar dan apa-apa penambahbaikan. InsyaAllah kita akan ada siri yang kedua seperti MC kita cakap. You okay ke nanti nak ke UK dan Ireland, siri kedua. So siri kedua ni kita akan bawa lagi abang-abang senior yang belajar di UK dan overseas untuk kongsi pengalaman yang berbeza. So nantikanlah tarikh-tarikhnya, nanti kami akan umumkan dalam grup dan kongsikan kepada anda semua. Alright. Okay, terima kasih dengan video tu tadi. Okay, so di akhir program ini saya mengucapkan ribuan kemaafan lah jika ada kekurangan sepanjang program yang berlangsung lah. So kita akhiri dengan akhiri program dengan surah An-Nas dan tasbih kafarah. Okay, kita akan berjumpa lagi pada siri kedua. You okay ke nanti? Nak ke UK? Kita akan bawakan panel-panel yang berkaliber kat sini. InsyaAllah. So kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Adik-adik sekalian. All the best. Bye. Kita kumpul kejap lah. So macam mana tadi? So far? Sikit. Pandangan pribadi kan? Kan? Tak ada komit dia kenapa sebab ada talent datang. Second, kita nanti kita kena tengok lah korang feedback tu apa feedback daripada diorang.